Rasuah adalah satu perbuatan yang tidak beretika berupa pemberian wang ataupun hadiah kepada seseorang dengan tujuan untuk menyok atau menyogoknya. Menurut Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM), secara umumnya rasuah adalah penerimaan atau pemberian suapan sebagai upah yang terdiri daripada wang, hadiah, bonus, undi, perkhidmatan, jawatan, upah dan juga diskaun ataupun dorongan untuk seseorang individu kerana melakukan atau tidak melakukan tugas rasminya. SPRM merupakan sebuah badan tunggal dan bebas mengendalikan kes-kes rasuah serta merupakan tonggak utama dalam inisiatif anti-rasuah di negara Malaysia. SPRM telah ditubuhkan pada Januari tahun 2009 bagi menggantikan agensi sebelumnya iaitu Badan Pencegah Rasuah (BPR) mengikut akta yang baru dibubal iaitu Akta Nasional 4 atau Akta Suruhanjaya Rasuah Malaysia 2009. Teori sosiologi rasuah memberikan pelbagai perspektif tentang bagaimana dan mengapa rasuah boleh berlaku dalam masyarakat. Dari perspektif ini, ia juga menumpukan sepenuhnya kepada isu rasuah dan salah guna kuasa yang terkandung dalam beberapa filem. Contohnya seperti daripada tokoh Gustafsson tahun 2007, ia membincangkan mengenai filem berunsurkan korupsi dalam kalangan polis yang membentuk sentimen masyarakat terhadap anggota polis yang melakukan penyelewengan terhadap kuasa. Teori yang kedua ialah teori pencegahan situasi. Teori pencegahan situasi merupakan satu pendekatan yang menumpukan kepada pencegahan jenayah melalui reka bentuk dan pengurusan persekitaran fizikal. Teori ini dikembangkan oleh Ron Clegg pada tahun 1980-an dan menekankan kepentingan mengurangkan peluang jenayah berlaku dengan mengubah ciri-ciri situasi di mana jenayah itu mungkin berlaku. Pendekatan ini menggunakan prinsip asas untuk mengurangkan peluang jenayah dalam mengubah persekitaran fizikal, meningkatkan usaha yang diperlukan untuk melakukan jenayah, meningkatkan risiko tertangkap, mengurangkan ganjaran jenayah dan menghapuskan provokasi. Konsep utama pencegahan situasi adalah peningkatan usaha. Matlamat yang ingin dicapai membuat jenayah lebih sukar untuk dilakukan. Contohnya, kunci keselamatan dipasang pada pintu dan tingkap rumah serta penghalang fizikal seperti pagar tinggi di sekitar rumah. Kesannya, keselamatan fizikal seperti kunci lebih kukuh dan sistem penggera dapat mengurangkan pecah masuk rumah dan menurunkan kadar pencurian. Kesan lain, langkah-langkah seperti kunci, kekuatan dan sistem penggera kenderaan menjadikan kecurian lebih sukar. Konsep yang kedua untuk teori pencegahan situasi ialah meningkatkan risiko. Strategi ini bertujuan meningkatkan kemungkinan penjenayah ditangkap atau dilihat semasa melakukan jenayah. Contohnya, kamera CCTV dipasang di tempat awam yang berisiko tinggi jenayah berlaku. Contoh lainnya pula ialah pencahayaan yang baik di tempat gelap seperti lorong yang sunyi atau tempat letak kenderaan. Hal ini kerana pemasangan kamera CCTV menutup peluang seseorang individu untuk melakukan sebarang jenayah dan kawasan yang diterangi cahaya dan pengawasan yang baik dapat mengurangkan kejadian jenayah seperti rompakan dan sebarang serangan. Selain itu, pengurangan ganjaran dapat mengurangkan manfaat yang diperolehi jenayah untuk mengurangkan insentif penjenayah. Menandai harta dengan nombor siri untuk memudahkan pengesanan dan mengurangkan nilai jualan semula. Akhir sekali, penggunaan sistem keselamatan anti kecurian dan penandaan barang-barang dapat mengurangkan kecurian di kedai dan dapat mengesan dengan mudah berlakunya kecurian. Teori anomi merupakan salah satu konsep dalam sosiologi yang diperkenalkan oleh M. Liedegem pada awal abad ke-20. Anomi menerangkan keadaan di mana norma-norma sosial atau nilai-nilai yang mengatur tingkah laku individu dalam suatu masyarakat yang mengalami penurunan atau kekacauan. Dalam konteks teori ini, anomi sering terjadi apabila berlaku perubahan sosial yang cepat, individu merasa terputus dan kehilangan orientasi dalam masyarakat. Ketidaksesuaian antara tujuan dan sarana terjadi apabila individu merasa tidak mampu mencapai tujuan sosial yang diingini menggunakan pilihan yang tersedia. Contohnya, tekanan untuk mencapai kejayaan yang tinggi, tetapi tidak mempunyai peluang untuk mencapainya. Selain itu, ketidakpastian dan kekacauan sering berlaku selama perubahan sosial atau krisis ekonomi dalam mana-mana norma yang mengatur tingkah laku tidak lagi jelas atau diterima secara universal. Teori pilihan rasional ialah kerangka analisis yang digunakan untuk membuat dan meramaikan
tingkah laku individu dan kolektif dalam membuat keputusan. Teori ini berasal daripada ekonomi tetapi telah merebak ke pelbagai disiplin saintifik seperti sosiologi, sains politik dan psikologi. Dalam jenayah, teori pilihan rasional mengatakan bahawa penjenayah secara rasional memilih tingkah laku jenayah dan matlamat jenayah yang dilakukan. Apabila seseorang individu mempertimbangkan faedah yang diperolehi daripada melakukan jenayah, maka tingkah laku dianggap rasional. Teori pilihan rasional ini memberi tumpuan kepada aspek situasional, iaitu tingkah laku jenayah adalah situasi yang mempengaruhi jenis tingkah laku jenayah tertentu. Dalam erti kata lain, penjenayah tidak memilih sasaran mereka secara rawa. Saya akan menerangkan tentang simptom jenayah rasuah. Terdapat pelbagai simptom jenayah yang menjadi punca rasuah di Malaysia. Antaranya adalah kegagalan dalam pentadbiran, perubahan gaya hidup mewah secara mendadak, peluang yang banyak, penyalahgunaan jawatan, judi haram dan tidak mahu dinaikkan pangkat. Yang pertama, kegagalan dalam pentadbiran. Menurut Dr. Nur Ruziati C. Muhammad Nasir daripada portal rasmi Berita Harian, beliau menyatakan bahawa laporan pelan anti rasuah 2019 hingga 2023 mendapati rasuah berlaku kerana kegagalan pentadbiran yang memanipulasi terhadap sistem prosedur menyebabkan konflik kepentingan iaitu kuasa budi bicara, kuasa mutlak dan campur tangan politik. Hal ini kerana kurang pemantauan dan kelemahan kawalan dalaman serta ketidakpatuhan. Pekerja kurang ketulusan serta kurang sokongan berkaitan dengan kesedaran mengenai jenayah rasuah. Sebagai contoh, pegawai kerajaan mendapat rasuah daripada syarikat tertentu untuk menaikkan tender projek secara senyap tanpa pengetahuan orang lain. Selain itu, daripada Pengarah Bahagian Pendidikan Masyarakat, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, Datuk Razim Muhammad Noor berkata, perasaan mahu menunjuk pencapaian dalam kerjaya mengheret golongan belia terlibat dengan rasuah bagi menampung pembelanjaan mewah dan aktiviti sosial masing-masing. Sebagai contoh, perubahan gaya hidup mewah adalah pembelian hartanah bernilai tinggi, mengubah suai rumah secara berlebihan, membeli kenderaan yang mewah, membeli koleksi kosmetik dan membeli barangan kemas berharga ratusan ribu ringgit dengan mengikut trend yang terkini. Hal ini kerana rasuah lebih mudah untuk diterima melalui kedudukan dan jawatan yang dipegang untuk menggunakan kreativiti masyarakat yang terkini. Antara simptom jenayah rasuah yang lain ialah peluang yang banyak. Jawatan yang dipegang oleh seseorang dalam sesebuah organisasi kemungkinan mempunyai kuasa untuk membuat keputusan tentang pemerolehan atau kelulusan tender projek yang boleh melancarkan perhubungan antara organisasi lain dan meningkatkan jama organisasi melalui kaedah haram. Selain itu, penyalahgunaan jawatan. Seseorang yang diamanahkan mampu mengambil kesempatan di atas jawatan yang telah diberikan. Jika diberikan pilihan yang mempunyai manfaat kepada dirinya, mereka sanggup mengabaikan amanah atau kedudukan yang patut digalas dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aimiti Irwan. Nombor medik saya di 231003. Saya ingin menerangkan tentang simptom jenayah rasuah. Judi haram, isu ini sering berlaku dan menjadi sensasi orang ramai bila seseorang itu terlibat. Misalnya, satu kes perjudian haram dalam talian ianya juga boleh memusnahkan kepercayaan orang ramai terhadap pekerja awam dan ekonomi akan merosot. Hal ini menunjukkan sikap tamak dan haloba seseorang yang sudah dikabari dengan jumlah harta wang yang banyak. Selain itu, sistem rasuah adalah tidak mahu dinaikkan pangkat. Hal ini dikatakan kerana pelaku ingin kekal jawatannya yang memainkan peranan penting untuk menjaga transaksi rasuah. Keberadaan di jawatan dan tempat yang terlalu lama membolehkan pegawai berkenaan mengenal pasti pelanggan atau pegawai yang sanggup memberi rasuah
untuk melakukan perkara tertentu tanpa pengetahuan rakan sekerja maupun pihak atasan. Jenayah rasuah ini telah memberi banyak kesan yang negatif terhadap pelbagai pihak iaitu individu, masyarakat dan negara. Kesan jenayah rasuah terhadap individu ialah akan mengakibatkan hilangnya nilai integriti sehingga mewujudkan individu yang rendah dan buruk akhlaknya, tidak amanah dalam bekerja dan mudah terdorong untuk melakukan perbuatan yang tidak beretika. Hal ini kerana mereka cenderung untuk mengambil jalan pintas untuk melakukan sesuatu perkara itu dengan mudah. Rasuah ini bukan sahaja akan merosakkan imej dan reputasi individu tersebut sahaja, tetapi juga boleh memberi kesan kepada masyarakat secara keseluruhan. Jadi mengekalkan integriti ini amat penting untuk memastikan tindakan dan keputusan selaras dengan prinsip moral yang tinggi dan etika yang betul. Kesan jenayah rasuah terhadap individu. Hukuman bagi kesalahan rasuah ialah dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 20 tahun dan didenda tidak kurang dari 5 kali ganda nilai suapan atau RM10,000 mengikut mana-mana yang lebih tinggi. Gagal melapor pemberian janji atau tawaran rasuah di bawah Seksyen 25(1) dan (2) Akta SPRM 2009 akan dikenakan denda tidak lebih RM100,000 dan penjara tidak lebih 10 tahun atau kedua-duanya sekali. Gagal melapor permintaan atau memperoleh suapan di bawah Seksyen 25(3) dan (4) Akta SPRM 2009 akan dikenakan denda tidak lebih RM10,000, penjara tidak lebih 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Cikgu Z pernah berkata kebanyakan pelajar menyatakan rasuah perbuatan menerima dan memberi duit secara salah tetapi tidak mengetahui secara mendalam betapa perbuatan keji itu boleh meruntuhkan sesebuah negara serta mengakibatkan rakyat menderita. Selanjutnya, pelajar melihat rasuah sekadar kesalahan individu semata-mata memakan duit tidak halal tetapi gagal menguraikan sebagai satu jenayah yang mendatangkan impak yang besar. Individu mampu meruntuhkan pertalian hubungannya dengan keluarga kerana ada dalam keluarga mereka yang terlibat dengan jenayah sehingga kan menyebabkan keluarganya tempias dengan kata-kata orang di sekelilingnya akibat menerima rasuah daripada orang lain. Rasuah ini telah memberikan kesan kepada masyarakat tanpa kita sedari. Secara perlahan, rasuah ini telah mengikis kepercayaan dan keyakinan masyarakat terhadap institusi dan negara. Amalan rasuah yang telah merebak akan merosakkan hubungan sosial sehingga berlakunya ketidaksamarataan dan menghakis kepercayaan dalam golongan masyarakat. Segala perjanjian yang akan dilakukan untuk kemajuan negara, masyarakat akan was-was untuk mempercayakannya kerana bagi mereka, kerajaan cuma memberikan janji palsu kepada masyarakat semata dan masyarakat akan meluahkan perasaan mereka melalui media sosial seperti Facebook dan TikTok. Ini sedikit sebanyak akan memecah belahkan masyarakat kerana mempunyai ideologi mereka sendiri yang terus sahih dan betul. Bahkan akan ada manusia yang akan menambahkan cerita yang tidak betul kerana mengambil peluang yang ada ini untuk menambahkan minyak ke dalam kuali yang panas. Apabila keadaan ini semakin mengganas, sukar untuk kerajaan mengatasinya dan akan terus tersebar ke seluruh dunia. Di samping itu, menyebabkan rusuhan antara masyarakat, golongan yang tidak terlibat dalam jenayah rasuah akan tidak berpuas hati kerana kerja keras mereka mampu dibayar atau disisihkan hanya dengan rasuah. Misalnya, walaupun seseorang itu berpangkat tinggi dan berpengalaman, namun posisi beliau dalam kerja mampu digantikan dengan orang yang berharta dan baharu dalam bidang tersebut jika tidak dipantau oleh organisasi yang bertanggungjawab. Terusnya, kesan jenayah yang melibatkan negara ianya membolehkan ekonomi kita terjejas. Ianya kerana rasuah menghalang pertumbuhan ekonomi dengan menakutkan pelabur dan menggunakan kos perniagaan yang tinggi. Yang kedua pula, ketidakstabilan politik. Ianya terjadi kerana rakyat yang sudah hilang kepercayaan terhadap kerajaan dan pihak-pihak yang tertentu. Yang ketiga, pembaziran sumber. Dana awam yang sepatutnya diguna pakai untuk pembangunan telah pun diselewengkan dan disalahguna pakai oleh pihak yang tertentu. Yang keempat,
kurangnya inovasi dan daya saing kerana ianya menggalakkan monopoli dan menghalang persaingan secara sihat. Assalamualaikum, saya akan menjelaskan tentang kesan-kesan rasuah terhadap negara. Yang pertama, kesan-kesan rasuah terhadap negara ialah menjejaskan ekonomi negara, iaitu hasil negara seperti cukai, denda dan sebagainya yang perlu dikutip dari individu akan dinikmati oleh penerima rasuah. Oleh itu, kekayaan negara akan terjejas kerana hasil tersebut yang sepatutnya disalurkan kepada negara sudah diambil oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Yang kedua, merosakkan keseimbangan pembangunan negara. Rasuah menyebabkan sesuatu sektor dapat dibangunkan dengan mudah tanpa perlu mengkaji kesan buruk terhadap negara. Dengan ini, sektor lain yang tidak terlibat dengan rasuah akan sukar untuk dibangunkan dalam sesebuah negara. Kesan rasuah yang ketiga ialah menyukarkan sektor lain yang tidak terlibat dalam rasuah untuk dibangunkan dalam sesebuah negara. Hal ini menyukarkan sektor lain yang tidak dapat terlibat dalam rasuah untuk dibangunkan dalam sebuah negara kerana tidak dapat memenuhi syarikat pihak yang menerima rasuah. Oleh itu, pembangunan dalam negara akan menjadi tidak stabil dan tidak bermutu. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Alia Natasha binti Fazil, nombor matrik D2310317. Tiba giliran saya untuk menerangkan tentang kesan jenayah rasuah terhadap negara. Kesan paling besar daripada gejala rasuah ini adalah akan menyebabkan negara menjadi kucak-kacir. Rasuah telah menjadi satu isu yang dibicarakan oleh kebanyakan ahli masyarakat kerana kesannya yang negatif kepada rakyat dan juga negara. Apabila rasuah menjadi budaya yang diterima, masyarakat akan hilang kepercayaan dan keyakinan terhadap institusi dan juga pihak berkuasa. Hal ini kerana rasuah akan menyebabkan sumber dan kekayaan negara disalahguna dan muncul ketidaksamarataan dalam distribusi kekayaan dan juga peluang ekonomi serta negara mungkin akan menghadapi kelemahan dalam penyampaian perkhidmatan awam, pembangunan ekonomi yang lembap dan kekurangan dalam pengurusan sumber. Selain itu, tindakan tegas dan juga penguatkuasaan undang-undang yang berkesan juga perlu dilaksanakan tanpa belas kasihan. Dengan langkah ini, kita boleh membangun sebuah masyarakat dan negara yang bersih, adil dan juga berdaya saing. Kesimpulannya, aktiviti rasuah perlulah dibentras sehabis mungkin kerana ia hanya mampu merosakkan nilai integriti manusia dan pelbagai perkara yang buruk. Surah Al-Baqarah ayat 188 telah menegaskan, dan janganlah kamu makan atau mengambil harta orang-orang lain di antara kamu dengan jalan yang salah. Dan jangan pula kamu menghulurkan harta kamu memberi rasuah kepada hakim-hakim kerana hendak memakan atau mengambil sebahagian dari harta manusia dengan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui salahnya. Oleh itu, saksi atau pelaku jenayah hendaklah melaporkan kesalahan jenayah rasuah mengikut standard prosedur, iaitu mengumpul bukti sebarang transaksi atau urusan salah laku rasuah, menghubungi pihak SPRM sama ada secara dalam talian atau di pejabat SPRM yang berdekatan, melaporkan kepada pihak SPRM berdasarkan maklumat yang ada, meminta perlindungan pihak SPRM jika diperlukan, dan mendapatkan maklumat status siasatan berkenaan aduan yang dilaporkan. Kerjasama semua pihak dalam perkara ini malah dapat memudahkan dan membantu pihak penguatkuasa SPRM dalam memerangi rasuah yang mencemarkan nama negara.